Okey baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat kembali semula ke channel Farhan Jamal. Okey baik, pada malam ini kita teruskan lagi dengan konten seram. Okey, ni sebenarnya di bulan Ramadan ni kita santai-santai sajalah, lebih kepada perkongsian, dan Aziz sebenarnya akan keluarkan juga satu video dalam masa terdekat, iaitu video jalan seram yang mungkin video tersebut adalah di video jalan Cenderiang lama. Yang ini ramai orang nak tengok keadaan jalan Cenderiang lama tu, sebab sebelum ni saya pernah keluarkan video akan kisah gangguan yang terdapat di jalan tersebut. Jadi pada malam ni kita teruskan lagi konten kita dengan reaksi seram, iaitu FJ jumpa di page Semakin Cantik dengan caption "Jemaah dirasuk di Tanah Haram Mekah. Allahu Akbar, seram pula tengok." Okey, jom kita sama-sama melihat akan video ini terlebih dahulu. 1, 2, 3. Dirasuk. Dia cerita dia macam ni. Malam tu ada bah baru sampai, dan kami ni para mutawif ni biasanya kalau bah baru sampai kami akan tolong kat beg lah jemaah, sebab kita nak raikan jemaah daripada Madinah yang letih-letih kan pakai ihram. Jadi kita tolong kat beg. Semua dah turun, tinggal seorang lagi ada jemaah yang duduk dalam bas tak mau turun. Bila kita tanya sebab apa tak nak turun, dia kata aku tak nak turun dekat sini. Dia ada isteri. Kita kata dah ajar pujuk Haji untuk turun kan. Lepas tu Haji tu macam marah-marah. Dia kata pergi kata aku tak nak siapa halang aku tumbuk muka. Dan sampai jemaah lain pun macam takut habis lah, sebab dekat Arian A waktu kita berhenti makan dekat Arian A sebelum sampai ke Mekah, dia macam okey, tapi bila nak masuk ke Mekah tu panah-baran, maki bini dia, kata bodoh, dia kata macam-macam perkataan lah. Adalah pegawai kami suruh kan, cakap lah cuba pergi pujuk kan. Seorang ni seorang turun, tak boleh bang, saya surrender. Pergi mutawif kedua, oh tak boleh, saya surrender. Orang yang kena rasuk tu badan dia pun tegak, orang tu, tapi badan dia kemas steady lagi. Bila dia pujuk tak selesai juga masalah, dia pun turun pada bas sendiri dengan dia pakai ihram lagi. Dia macam kibah-kibah badan dia macam panas. Lepas tu dia macam tak selesa, dia ambilkan ihram, dia letak dekat tengkuk, dia tak selesa lah. Lepas tu kita tanya kepada isteri dia, "Hajar, saya nak tanya elok ni, tu Haji datang sini, Haji ada apa-apa masalah tak?" Isteri dia kata tak ada masalah apa semua. Soalan kedua, suami ada bela apa-apa tak? "Ya Ustaz," dia kata, "suami saya ada bela saka buaya dengan saka harimau." Dia kata benda tu dia nak buang dah, tapi tak buang-buang lagi sebelum masuk ke tanah haram waktu dia orang nak pergi umrah. Jadi kita pegawai tu dah macam boleh expect, sebab sebelum ni dah ada kes orang yang kena rasuk masuk dekat Mekah. Jadi bila dia dalam keadaan macam tu, dia keluar daripada bas, jalan tak tentu hala, kiri kanan, dia kata siapa datang aku tumbuk, aku tak nak pergi masjid, aku tak nak masuk hotel. Dan kami dia macam kelang kabut lah, mutawif macam nak buat apa lah. Kali dia jalan-jalan, ada seorang mutawif ni muka baik, muka bagus, dan dia agak orang yang agak lemah lembut. Dia pergi dekat Haji, dia kata marilah ikut saya nak selamatkan Haji, kita rehat dekat hotel. Dan aku tak tahulah dia baca ayat-ayat apa kan. Akhirnya Haji yang tadi yang macam marah-marah tu jadi letih, jadi ikut dia dan boleh ikut sampai ke hotel. Kami bincang-bincang dengan pegawai, dia kata lepas ni kalau kita nak pergi umrah memang kita kena check lah jemaah ni memang ada benda ke tak, ada masalah saka, ada masalah rasukan, supaya benda tu tak akan jadi kat tanah suci. Ada satu cerita pengalaman daripada seorang sahabat kami, dia bawa lah jemaah ni pergi naik Gua Hira, Jabal Nur ni biasanya kita pergi waktu malam, sebab waktu malam ni sampai dekat puncak cantik sangat. Dia akan nampak satu kota Mekah, nampak Menara Jam, nampak seluruh kota Mekah. Bila sampai dekat atas, tengok masuk dalam gua, ambil gambar sikit, kita turun lah. Waktu kita nak turun tu kebiasaannya makan waktu lebih kurang dalam 40 minit ke 1 jam lah untuk orang yang berusia. Kami cek jemaah tu, rupanya ada seorang lagi haji yang tak ada dalam bas. Jadi nak naik balik Gua Hira tu boleh tahan juga kan. Waktu tu dah pukul 12.30 malam. Sekarang ni jemaah dalam bas dah macam misi-misi. Kenapa bas tak gerak lagi kan? Dah letih kan? Ada tak ada orang nanti, takut Haji tu sesat, kita pun cari. Peluh ni bercerau lah orang Kedah kan? Bercerau peluh. Naik ni sampai atas, sampai dekat satu tempat tu, tempat yang agak mendatar dekat Jabal Nur tu, dia nampak ada orang tengah duduk tidur. Tengok beg, oh rupanya ini beg kita punya identity saver kita kan. Kita pun tanya, kenapa Haji baring-baring kat sini? Ada jemaah yang marah-marah dah tunggu dalam bas, dah bising-bising kan. Kau diam lah, dia kata. Sebelum kau lahir lagi aku dah sampai dekat Gua Hira. Saja dia kata aku tak nak naik lagi. Aku nak tengok kau orang boleh tahan lama mana dengan aku macam ni. Mutawif tu macam terpinga-pinga, macam kenapa dia cakap macam tu kan. Mutawif tu pun dah berapa puluh kali naik Gua Hira. Dah satu hal nak cari dia, dengan letih untuk kena stempel pula macam tu kan. Nak turun balik dan esok ada program. Jadi Mutawif tu nak kena handle. Dia turun kan, sampai naik bas dia boleh pula, dia gelah. Dia gelak dekat semua jemaah yang dia kata adan ke orang, kata tunggu aku, kata aku dah macam datuk dah korang tunggu aku. Dia naik bas terus kita pulang ke hotel. Balik semua selesai makan, pergi ke Masjidil Haram untuk salat Zuhur. Dia rubah depan pintu hotel sebelum sampai dekat Masjidil Haram. Dia tak boleh bangun, separa lumpuh, dia macam tak boleh bangun, dan orang kena angkat depan paha dia dan kita pergi hospital. Dia rupanya dia kena serangan angin ahmar. Mutawif pun pakatlah ziarah-ziarah pergi
pergi tengok dia, dan dia jumpa dengan ustaz yang bimbing jemaah dia tu. Dia menangis ni, memang keluar air mata beringat. Dia kata, "Ustaz, saya minta maaf Ustaz dengan perbuatan saya semalam. Saya rasa berdosa dengan Ustaz, mungkin inilah balasan Tuhan kepada saya." Kiranya dia balik dalam flight tu, dia balik dalam keadaan badan dia macam tu lah. Dia betul kan, Tuhan balas macam tu kan. Jadi kat Mekah ni Tuhan balas cash. Dia turun pada orang di hotel tu, badan dia rebah dan dia lumpuh separuh badan. Apa yang aku boleh cakap dekat sini, bila pergi Mekah dengan Madinah ni, pertama, niat kita mesti betul. Kita jangan rasa kita lebih mulia daripada orang lain. Walaupun berapa kali kita datang, terbawa jasad dan roh kita untuk menghadap Allah Ta'ala, kita tak harapkan benda lain melainkan keredaan Allah Ta'ala. Bila kita pergi Mekah dan Madinah, bila sangka baik dengan Allah dan bila sangka baik dengan orang, Allah beri kebaikan kepada kita. Tapi kalau dalam hati kita ada sangsi, ada prasangka wasyangka ada syak wasangka kepada orang, dia akan jadi masalah kepada kita daripada awal sampai kita balik umrah. Okey baik, video itu habis di situ saja. Sebenarnya dalam video ini ada dua kisah lah. Satu kisah yang dikatakan seorang jemaah ni dia dalam bas tadi. Lepas tu dia dalam keadaan marah-marah dan sebagainya, maki hamun dan sebagainya, tak nak turun. Lepas tu bila ada ustaz tu tanya sama ada suami dia ni ada sesuatu ke apa ke, so isteri dia pun mengatakan bahawa suami dia ni ada bela saka dan sebagainya lah. So keadaan itu bila nak turun tu dia rasa panas, dia kibas-kibas badan dia dan sebagainya lah. Keadaan macam tu, maksudnya dia nak marah dan sebagainya. Okey, kemudian yang kedua tadi, ada seorang jemaah ni dia berada dekat Gua Hira, lepas tu dia tak turun. Kemudian ada ayat dia tadi yang dia ingat, yang menyatakan bahawa aku ni ada sebelum kau lahir lagi. Ini kebiasaannya ayat-ayat yang digunakan oleh jin lah. Lepas tu akhirnya mereka dapat juga bawa turun. Kemudian di dalam bas tu orang tersebut gelak kan. Tadi dia cakap orang tu gelak, ha 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 ha, macam tu kan. Ini kalau siapa-siapa perawat, benda ni adalah common sense lah, benda biasa lah. Kalau dengar dia gelak ha 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 tu, memang itu cara gelak yang setan ataupun iblis begitulah, ataupun jin bukan Islam ke apa ke yang cuba untuk mengganggu, memang dia akan gelak macam tu. Okay, so lepas tu dah habis apa semua, orang tu tiba-tiba kena angin ahmar. Masa nak sampai kat hotel tu dia pingsan. Tapi cerita yang kedua tu tak habis rasanya, tak tahu apa benda punca kan. Cuma dia kata apa yang berlaku ni disebabkan oleh dosa-dosa dia. Dan tadi yang daripada video tersebut pun yang sampaikan video tersebut, dia kata di tanah suci ni Allah akan bagi cash apa yang pernah kita buat. Dan itu saya rasa benda ni ada banyak pandangan tentang hukuman cash ni, dan benda ni sebenarnya tak berlaku kepada semua orang, dia berlaku kepada sesetengah orang. Dan kebiasaan kalau pengalaman-pengalaman seperti ini berlaku, dia tak boleh lah nak katakan bahawa tiap orang yang berdosa pergi dekat Mekah sana mesti akan ditimpa oleh perkara-perkara yang pelik-pelik dan sebagainya. Dia tak semestinya berlaku perkara itu. Itu atas keizinan Allah SWT. Maksudnya kalau dia ni pendosa teruk dan sebagainya, lepas tu dia bertaubat dengan dosa dia, kemudian dia pergi sana dengan hati yang ikhlas, insya-Allah mungkin tidak ada sebarang perkara berlaku. Benda ni atas kehendak Allah SWT, supaya yang perkara yang terjadi itu menjadi pengajaran kepada orang yang pergi di sana lah. Orang tuan punya tu sendiri, yang orang lain dia tak terlibat pun, yang tuan punya diri tu sendiri. Jadi perkara tersebut tak semestinya dia mesti akan berlaku kepada orang yang pernah melakukan dosa atau niat tidak baik dan sebagainya. Ada je orang yang mungkin pergi sana dengan niat tak baik dan sebagainya, tak ada apa-apa pun yang berlaku kan. Contohnya ada dulu yang golongan ni lah, orang kata sajat ke apa ke, dia pergi sana kot, lepas tu dia pakai baju perempuan dengan jemaah perempuan dan sebagainya. Benda tu berlaku dan tak ada apa pun yang jadi kat dia kan. Balik pun jadi macam tu juga. Jadi tak semestinya yang orang cerita hukuman tu dibayar cash akan berlaku dekat tanah haram. Okey, berbalik pada kisah tadi lah. So AJ sebenarnya konten ni dia mungkin nak bagi pengajaran lah kepada orang supaya pergi kat sana hati kena jaga dan sebagainya. Cumanya berdasarkan kisah-kisah yang diceritakan tu, AJ approval kisah tersebut lah. Maksudnya AJ terima, sebab apa yang diceritakan tu memang biasanya ciri-ciri gangguan yang orang alami lah. Dia rasa panas dan sebagainya kan, dia akan rasa marah. Kemudian yang tadi tu dia sebut benda yang macam dia kata, aku lahir lagi, kau belum lahir lagi. Benda tu macam kita dengar macam pelik. Lepas tu dia yang selalu memang AJ selalu kerap dengar yang kalau gelak ha 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 lah. Kalau dengar tengok orang kena rasuk ke apa ke, kalau yang mungkin yang merasuk tu adalah syaitan jantan ke ataupun jin yang jantan ke, dia akan gelak ha 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 lah. Itu kebiasaannya. Yang gelak yang ha 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 ni kebiasaannya lah, itu kebiasaannya yang dia ada dia punya kekuatan dia. Tapi kekuatan dia tu pun
biasa je lah. Kalau kita ni yakin kita mampu untuk hindarkan benda tu, ataupun kita mampu untuk tu, benda tu bagi AJ biasa saja. Dia nak gelak ha ke. Dan ada satu lagi yang mungkin boleh jadikan pengajaran lah kepada siapa-siapa yang mengalami situasi macam ni. Kalau contoh kita baca ayat Quran ataupun kita azan, tiba-tiba orang yang mungkin kena rasuk tu dia gelak. Dia gelak lah, maksudnya dia ha, dia gelak dia, dia macam seolah-olah memperolokkan kita. Kita tengah baca ayat Quran ni, kita tengah azan ni, dia gelak-gelak kan. Korang teruskan bacaan tu dengan yakin, biar je. Sebab apa yang kita tahu untuk pengetahuan semua, bahawa yang dia gelak tu dia kesakitan sebenarnya. Dia tak sama macam kita. Kalau kita sakit, kita akan menjerit, meraung dan sebagainya. Tapi untuk yang level yang tinggi macam ni, dia selalunya dia akan gelak lah. Even kalau dia dah terbaring pun, dia dah kalah lah sebenarnya. Kalau dalam proses rawatan tu dia dah terbaring dah, tak gerak pun, dia akan gelak. Jadi sebab tu bila orang yang mungkin melakukan proses rawatan ni kena banyak sabar. Sebab tu kalau hilang sabar, kita baca-baca dia gelak, kita baca-baca dia gelak. Itu yang kita, "Oi, kau ni kenapa?" Dah jadi kita pun lose control. Kita rasa nak amarah dan sebagainya. Benda tu kena kawal lah. Dan benda tu memang nak kita marah sebenarnya kan. Sebab Nabi pun cakap, orang yang paling kuat, orang yang boleh tahan marah dia, dia boleh kontrol dia punya marah dia. Kenapa Nabi cakap macam tu? Dari satu sudut, secara directnya memang macam itulah keadaan dia kan. Dari satu sudut AJ pun terfikir juga, kenapa bila kita marah, kita dapat kontrol marah kita, apa kena mengena dengan kekuatan yang Nabi kan kata orang yang kuat ni orang dapat tahan marah. Apa kena mengena dengan kuat dengan tahan marah ni? Jadi bila berlaku situasi-situasi macam ni, tahan korang punya marah tu, kemudian baca je sampai habis. Dia memang nak trigger kita punya marah supaya kita senang lose control lah. Sebab bila kita dalam keadaan marah, kita punya jiwa kita senang syaitan untuk masuk ataupun nak membisikkan benda-benda yang tak elok. Tu yang jadi perawat tibai, sakit sampai mati pun ada, sampai patah riuk pun ada, sampai mencederakan pun ada. Konon-kononnya dia nak lawan dengan jin lah, tapi dalam masa yang sama dia mencederakan pesakit. Benda ni pun ada berlaku juga. So cerita tadi AJ approve lah. Cumanya mungkin yang katakan kalau pergi sana dengan banyak dosa dan sebagainya, kalau akan dibayar cash, benda ni sebenarnya dulu ada isu pun, tapi benda tu sebenarnya bukan macam tu. Okay, jadi berkaitan dengan video tadi, AJ memang AJ tak adalah pengalaman pergi ke Mekah lagi. InsyaAllah AJ akan usahakan mungkin dalam setahun dua ni akan buat ibadah umrah terlebih dahulu, kemudian akan sampailah insyaAllah. Jadi kalau dah pergi sana barulah ada pengalaman. Tapi ini yang dia cerita tadi, memang ciri-ciri yang AJ dapati memang agak benar lah. Satu lagi, kalau korang nak detect lah sama ada ahli keluarga korang ke ataupun siapa-siapa kenalan ke yang korang rasa dia ni kena gangguan jin ataupun tidak sebab tengok macam pelik kan dan sebagainya. Salah satu method yang mungkinlah korang boleh buat, kalau ada air zam-zam tu, air zam-zam cuba bagi orang yang tu minum. Kalau dia pelik, dia tolak air tu, dia tak nak minum, ataupun dia kata tak sedap, dia kata pahit dan sebagainya, air zam-zam tu adalah tanda-tanda orang tersebut mungkin mengalami masalah gangguan lah. Dan orang tersebut sebenarnya dia kena dirawat. Okay, kalau orang yang tak ada masalah, dia minum air zam-zam, clear, tak ada masalah. Tapi kalau orang tu mungkin ada gangguan dan sebagainya, kalau yang dah tahap teruk, kebiasaannya kalau kita bagi air zam-zam, dia takkan minum. Dia akan tengok. Contoh kita letak dalam botol air ni, okay? Kita letak dalam botol air minuman ni, kita letak, selalu dia minum air ni kan, kita letak campur air zam-zam, lepas tu dia tak sentuh pun air ni, dia tak minum pun. Itu tanda-tanda orang tersebut memang dah kena pergi rawatan lah. Kalau korang kalau korang nak tahu orang tu ada mengalami masalah ataupun tidak. Okay, sekian, sampai di sini saja untuk video kali ni. Jangan lupa like, share dan subscribe channel ni, dan nantikan video reaksi seram yang seterusnya. Okay, Assalamualaikum, selamat malam dan jumpa lagi. Bye.